kita buat bersama Tamhidi Syariah Undang-Undang, Tamhidi Perubatan Pergigian dan Sains, Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi yang malam ini malam ini last. Okey, last orang kata last kopek lah, last show, last marathon untuk adik-adik mendapatkan maklumat mengenai Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. So mana-mana adik-adik yang berminat untuk menjadi accountant, untuk berceburkan diri dalam bidang bisnes, mahir dalam kewangan Islam dan sebagainya. So malam ini, inilah platform untuk adik-adik mendapatkan maklumat tentang Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. Okey, sebelum saya mulakan, saya juga ingin mewar-warkanlah kepada adik-adik bahawa pada hari ini 18 Jun 2021, Alhamdulillah Universiti Sains Islam Malaysia menyambut penubuhannya yang ke-21 tahun. Okey, apa lagi, dah 21 tahun dah Universiti Sains Islam Malaysia, insya-Allah perubahan, kemudahan, penambahbaikan, produktiviti semua bertambah dari semasa ke semasa. Pada malam ini saya tak keseorangan, saya bersama dengan penyelaras Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. Tersasul lagi. Allah maafkan saya. Tamhidi Perakaunan dan Muamalat, penyelaras Puan Lakirina Faidiwati Latif. Ataupun kita panggil Puan Rina lah. Boleh Puan? Boleh lah, boleh. Okey, apa khabar Puan? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Doktor apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, Puan, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kita memberi taklimat kepada adik-adik insya-Allah yang akan memilih Universiti Sains Islam Malaysia tempat yang pertama ataupun meletakkan universiti sebagai pilihan pertama di UPU Online. Okey, sekarang tengah fasa kemas kini Puan. Okey, sehingga 21 Jun, mudah-mudahan dengan pendedahan yang kita berikan pada setiap malam kepada adik-adik, kepada ibu bapa, para kaunselor dan juga para guru dapat orang kata memberi panduan lah dan juga orang kata membuka hati adik-adik ni untuk meletakkan kita sebagai pilihan pertama di UPU Online. Okey Puan, malam ini kita akan berkongsikan tentang Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. Okey, sebelum saya mulakan, saya nak ajak followers yang bersama kita pada malam ini untuk mengikuti kontes follow, komen dan tag dekat ruangan post nanti untuk program Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. Kita akan bacakan orang kata memilih, mungkin Puan Rina akan pilih beberapa pemenang yang akan diumumkan lah. Okey, adik-adik kena komen kat situ, saya ingin memasuki Tamhidi Perakaunan dan Muamalat kerana okey, so jangan lupa untuk drop komen. Dan yang paling penting Puan, jangan lupa untuk follow IG USIM Admissions, dapatkan maklumat lanjut hebahan dari semasa ke semasa sepanjang masa. So malam ni kita dalam sesi Jom Ngeteh, sempena Jom Masuk Virtual IPT 2020. So adik-adik jangan lepaskan peluang, teruskan bersama kita, share kita punya live pada malam ini dengan rakan-rakan, dengan cikgu-cikgu ke apa ke, untuk dapatkan orang kata maklumat yang tepat dan betul. Okey, jangan ragu-ragu, jangan was-was. Okey Puan? Okey Puan, kita boleh mulakan ya Puan? Okey, boleh insya-Allah. Okey, so insya-Allah untuk permulaan ni saya minta Puan untuk ceritakan sedikitlah apakah itu program Tamhidi Perakaunan dan Muamalat, syarat-syarat kemasukan dan seterusnya. Okey, dipersilakan Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. First of all, terima kasih kepada Dr. Fauzia dari USIM Admission kerana memberi peluang kepada Pusat Tamhidi untuk join sekali dalam promosi kita kali ini untuk ambilan pelajar sesi 2021-2022. Okey, dan tahniah juga kepada USIM kerana telah menyambut ulang tahun yang ke-21, dan saya sebagai bekas pelajar dan juga staf di USIM, saya first batch fam, banyak perubahan yang saya lihat daripada daripada kampus MPAJ hinggalah ke sini, ke kampus Nilai. Kalau ikut saya dulu mula-mula masuk ke kampus Nilai tahun 2005 tak silap saya, kalau kat FKP tu lantainya di luar tu belum bertile lagi, masih lagi simen biasa. Dan kalau saya keluar kereta, kasut hitam saya mula-mula bersih, turun, habis kuliah, keluar balik dah berdebu naik kereta. Macam itulah kehidupannya kami dulu. Kenangannya Puan ya. Berbagai macam kekangan. Jadi tak apalah, yang itu sebagai intro aja. Dan terima kasih juga kepada para ibu bapa dan bakal-bakal pelajar yang join kita malam ni untuk mendengar taklimat berkenaan dengan Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. Dan tahniah juga kepada pelajar-pelajar
SPM yang mendapat keputusan cemerlang dalam SPM. Kita kena ingat walaupun SPM tu bukan jaminan kejayaan kita seterusnya, tetapi ia adalah satu tiket, satu langkah permulaan untuk kita membina kejayaan kita dalam bidang akademik dan juga bidang kerjaya kita insya-Allah di masa hadapan. Okey. Tanpa berbuang masa lagi, saya nak bercerita sikit berkenaan dengan sejarah penubuhan Tamhidi Perakaunan ni sebenarnya. Okey, sejarah penubuhan Tamhidi ni, Tamhidi Perakaunan telah ditubuhkan pada tahun 2006. Tak silap saya bulan Januari dalam 2006, dan intake pertama kita juga kita ambil pada tahun 2006 juga. Sesi 2006-2007 dengan jumlah pelajar seramai 40 orang tak silap saya masa tu. Mula-mula kan Puan? Ya, betul. Masa tu pun saya dah start mengajar lah di Tamhidi pada second semester untuk batch tu. Okey. Kemudian sekarang ni kita dah 2015, so lebih kurang dalam 14 sesi ambilan pelajar yang dah kami di Tamhidi mengajar lah. Okey. So, matlamat penubuhan, matlamat penubuhan Tamhidi Perakaunan ni pada asalnya adalah untuk menyediakan feeder, okey, bakal pelajar ke program ijazah sarjana muda di Fakulti Ekonomi dan Muamalat. Tetapi selepas beberapa tahun, 2-3 tahun ke belakang, baru-baru ni kita dah tambah peluang laluan pengajian tu. Maksudnya bukan saja kita Tamhidi Perakaunan dan Muamalat ni kita tidak menyediakan pelajar hanya untuk di program bachelor degree untuk FEM sahaja. Kita ada untuk FST juga dan juga Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Okey. Kemudian selain daripada itu, matlamat program kita adalah kita ingin membekalkan pelajar yang mempunyai kesinambungan ilmu akli nakli daripada pusat Tamhidi ke fakulti di USIU. Selain daripada itu, kita juga kita menyediakan matlamat penubuhan kita ni adalah untuk memberi peluang salah satu channel lagi kepada pelajar lepasan sekolah agama untuk meneruskan bidang pengajian. Bukan sahaja dari segi pengajian Islam. Kalau orang dulu orang kata kita pergi lepasan sekolah agama mesti Islamic Studies ni. Itu dah confirm dah, ambil usuluddin lah, ambil syariah lah, kan, ambil Al-Quran Sunnah lah. So tetapi dengan penubuhan USIM kita menggabungkan kedua-dua bidang konvensional dan Islamik tu sekali. Jadi itu antara sejarah penubuhannya lah. Okey. Kemudian apa lagi saya nak cerita berkenaan dengan Tamhidi Perakaunan ni adalah berkenaan dengan syarat kemasukan. Syarat kemasukan yang sebagaimana yang kita tahu, kita ada syarat am dan juga syarat khas. Sekejap ya, saya pun dah lupa. Tak buat boleh hafal. Puan. Okey. So syarat kemasukan. Yang pertama sekali mestilah warga negara Malaysia. Okey. Kemudian memiliki sijil SPM atau yang setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk bahasa Melayu, lulus dalam mata pelajaran sejarah bermula tahun 2013 dalam peperiksaan SPM. Syarat khas adalah mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam mata pelajaran bahasa Arab atau bahasa Arab tinggi atau bahasa Arab komunikasi, Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah, dan adalah komponen-komponen bahasa Arab tu. Tak lagat nak sebut banyak. Kemudian memperoleh sekurang-kurangnya kepujian grade C dalam 2 mata pelajaran dalam Islamic Studies, contoh seperti pendidikan agama Islam, pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah, tasawur Islam dan sebagainya. Yang ketiga adalah memperolehi sekurang-kurangnya grade B dalam mata pelajaran prinsip perakaunan atau ekonomi atau perniagaan ataupun pengajian keusahawanan. Yang keempat, mendapat B+ sekurang-kurangnya dalam mata pelajaran matematik atau matematik tambahan. Yang kelima adalah memperoleh sekurang-kurangnya C+ dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Okey. Untuk program dari segi struktur kurikulum,
di Pusat Tamhidi kita untuk semester pertama okey, lupa nak cakap di Pusat Tamhidi kita bahagikan struktur kurikulum kita kepada kurikulum wajib pusat dan wajib program. Wajib pusat ni yang mana semua kursus ataupun mata pelajaran yang merentas kepada semua pelajar di pusat kena ambil, semua pelajar kena ambil. Dan wajib program pula adalah kursus ataupun kalau kita panggil kursus lah, kalau kat sekolah kita panggil subjek lah kan. Ya betul. Nanti orang tertanya-tanya pula apa dia kursus. Okey, subjek yang perlu diambil oleh program tersebut sahaja. Okey, contoh kalau macam wajib pusat kita ada bahasa Arab, Quranik hadis, bahasa Inggeris, ICT, lagi satu saya tak ingat apa. Okey, tapi semua ni wajib diambil oleh semua pelajar di Pusat Tamhidi. Ya, betul. Kemudian untuk wajib program pula untuk khas untuk perakaunan kita ada subjek Principle of Accounting 1, Principle of Accounting 2, Microeconomics, Macroeconomics, kita ada Introduction to Business 1, Introduction to Business 2, Business Mathematics dan Business Statistics. Okey, jumlah kursus ataupun subjek pada semester pertama adalah lebih kurang 9 subjek yang pelajar akan belajar, dan semester kedua ada sebanyak lebih kurang 8 subjek yang pelajar perlu pelajari lah, dan tempoh pengajian kita adalah setahun, 2 semester, 1 semester adalah 18 minggu. Okey. Lagi apa kita nak? Saya okey, terima kasih Puan. Kita selit sekejap Puan. Kita malu-alukanlah Puan Alifah yang bersama kita pada malam ini. Terima kasih Puan Alifah. Nampak Puan Alifah komen dekat IG kita ni. Ya, okay. Puan Alifah ni salah seorang guru Tamhidi dan bekas pengarah Pusat Tamhidi. Okay. So Sufi 02, insya-Allah semoga batch seterusnya lebih aktif dalam kelas account. So ada ni ada okey. Min 003 ni. Miss Yati Halil. Okey, masya-Allah rindunya Puan Laki Rina ni mesti student ni. Ya Allah. Okey. Ada adik Min 0003, saya ingin memasuki Tamhidi Perakaunan Muamalat kerana cita-cita saya adalah untuk melibatkan diri dalam dunia ekonomi dan perniagaan. Selain itu, perniagaan merupakan salah satu sunnah Rasulullah. Okey, adik Min, adik kena komen dekat kita punya feed jangan komen dekat IG live kita ni. Tulis kat komen feed tu, dekat post kita tu, saya ingin memasuki Tamhidi Perakaunan dan Muamalat kerana so copy paste balik dekat kita punya post. Okey, Puan, kita dah dengar tadi bahawasanya Puan dah ceritakan tentang syarat syarat khas. So kita dah tahu juga apa adik-adik lepasan Tamhidi Perakaunan dan Muamalat boleh pergi ke Fakulti Ekonomi dan Muamalat, juga ke Fakulti Sains dan Teknologi dan Fakulti Pengajian Bahasa Utama. So macam Puan cakap tadi, dia dah bertambah lah. Kalau dulu mungkin ke Fakulti Ekonomi Muamalat saja kan. So sekarang ini ke Fakulti Sains Teknologi dan juga 3 program di Fakulti Sains Teknologi dan juga di Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Okey Puan, mungkin kalau saya ni saya nak tertanya-tanya lah Puan. Contoh bila Puan kata tadi ada sebab syarat kemasukan adalah dia macam apa, sekurang-kurangnya dia memiliki prinsip perakaunan atau ekonomi atau perniagaan atau pengajian keusahawanan, betul? So kalau macam dia tak ada ambil account, dia boleh ke belajar business mathematics statistik tadi, so okey ke tak? Ke macam mana? Mungkin Puan boleh ceritakan sikit. Okey. Okey, tadi saya tak apa dengar sangat doktor, line dah macam tak ni kat rumah hujan. Doktor maksudkan tadi adalah jika pelajar tiada prinsip perakaunan tetapi mereka ada keusahawanan dan sebagainya, boleh tak dia orang belajar untuk business matematik dan business statistik? Betul. Ya, boleh. Sebab kita ajar tu daripada basic. Basic principle dia. So jangan takutlah. Sebab contohlah macam saya mengajar ekonomi, tetapi ada pelajar
yang tak ada ekonomi. Masa SPM dia hanya ada perdagangan. Okey. Jadi mula-mula pada awal semester tu dia akan rasa macam madam saya tak ada basic apa semua, saya takut apa semua. Saya kata tak perlu risau. Saya kata berdasarkan pengalaman saya, silibus dekat Tamhidi ni adalah from basic. Jadi kalau nak tahu, saya kata pelajar yang tak ada basic tu kebiasaannya dia skor daripada pelajar yang ada basic ekonomi. Selalu macam tu. So maksudnya pemerhatian puan tu tak semestinya kalau dia tak ada basic mana-mana account ke apa ke, tapi dia mesti dia masih boleh orang kata skor ni. Wow, menarik tu. InsyaAllah. So saya fikir itu memang cikgu dia lah ni. Okey, Amy Natasha, takut tak boleh catch up katanya. Aduh, jangan takut, jangan risau. Lecturer akan guide from A to Z. Okey. Okey, ada juga daripada Rashas Bulah. Okey, no worry. InsyaAllah boleh catch up. Semua tenaga pengajar akan memberi tunjuk ajar. Okey. Okey, BLZHN, saya pun tak tahu nak sebut nama adik-adik dalam ni. Dia kata belajar dalam bahasa Inggeris puan. Okey. Kira tu dalam bahasa Inggeris ke? Ya, betul. Bahasa pengantar dekat Pusat Tamhidi ni adalah bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Okey, kalau subjek yang dalam bahasa Arab memang totally dalam bahasa Arab lah. Tapi kalau kita tengok dalam penawaran khusus tu ada Quranik Hadis. Nama tu je English tetapi kita belajar dalam bahasa Arab. Dan subjek-subjek teras wajib program. Okey, macam Principle of Counting, Microeconomic, Business Statistik, semua kita belajar dalam bahasa Inggeris. Okey, mungkin buat permulaan mungkin rasa takutlah dengar bahasa Arab dan bahasa Inggeris tu kan. Tapi insya-Allah tak ada masalah. Pelajar-pelajar, bakal-bakal pelajar ni boleh follow. Dah ramai dah graduate, jangan risau. Selalunya ikut pengalaman saya, pelajar lepasan SPM daripada sekolah agama ni, dia orang kalau boleh, dia orang tak nak ada bahasa Arab. Dia orang takut sebab selalunya memang macam tu lah. Sebab saya dulu pun macam tu. Nak lari bahasa Arab tapi tak boleh juga. Dan secara tak langsung sebenarnya kita tak tahu bila kita masuk nanti silap-silap bahasa pelajaran yang dalam bahasa Arab tu yang boleh backup pointer kita. Itu yang terjadi pada saya lah sebenarnya, insyaAllah. Jangan risau. Tak faham, bukan 100% kita tak faham bahasa tu bila kita masuk dalam bila kita belajar di tim ni. InsyaAllah akan dibantu oleh para akademik kita kat Tamhidi. Dedikasi. Tak perlu risau. Mula-mula tu mungkin rasa nervous, rasa takut. Tetapi kalau kita rajin communicate, insyaAllah tak ada masalah. InsyaAllah. Maksudnya adik-adik ni kenalah rapat dengan guru-guru, kena rapat dengan tenaga pengajar, kena buat, orang kata maksudnya masa SPM dia orang kan student Pro Max kan, student yang paling mencabar sekali ni. Okey, mungkin belajar sendiri. Okey, tapi nanti insyaAllah bila dah boleh kembali ke kampus, kena study group kan puan kan. InsyaAllah. Puan, okey, ada soalan daripada Cera 03, merit tak lepas boleh ke? Okey, saya repeat lah, ini dari makluman dari Puan Mazlina juga, okey, yang pegawai pengambilan pelajar. Alright, merit tak lepas biasanya dia akan ikut purata je kan puan kan. So insyaAllah janji cukup syarat, okey, letak kita pilihan pertama. InsyaAllah dapat. Alright, okay, ada belajar account. Okay, Yanai Zalaika nak tanya, saya ada baca dekat laman web USIM kena bayar yuran proses RM60. Jadi kena bayar lah kalau nak buat permohonan tu. Permohonan apa ni dek? Itu rasanya lain tu. Kita bayar untuk UPU tu aja tapi bukan kat USIM. Lepas tu UPU pun dah percuma dah dek sekarang ni. So adik-adik kena isi je. So Yana, okay, tak perlu bayar apa-apa. Isi je, kemaskini maklumat permohonan di UPU online. Okay, yang kamu baca ni untuk EUG, maksudnya International Student macam tu. Alright, okay. Okay. Belajar BLZHN. Belajar akaun dia sama macam akaun kat sekolah ke puan? Dia tanya. Untuk yang Principle of Accounting 1, betul, basic principle tu. Okay, tetapi kita belajar dalam bahasa Inggeris lah. Cuma mungkin dia akan ambil masa terms tu daripada bahasa Melayu.
tukar kepada bahasa Inggeris tu lah yang pelajar agak suka sikit, tapi insyaAllah tak ada masalah. Pakar kita ada Puan Alifah yang mengajar Principle of Accounting, jangan risau. Kalau Puan Alifah free malam ni, bolehlah join kita sekejap kan, hujung-hujung Ah, ah. rancangan nanti. Harap-harap Puan Alifah mendengar kita lah. Lukman macam biasalah boleh tolong adjust kalau Puan Alifah boleh bersama kita pada malam ni. Puan, ada soalan daripada Z. Tamhidi account ni best tak? Boleh dia tanya. Okey, Puan kena bagi tahu kenapa kena masuk Tamhidi account ni. Dah tentulah saya yang mengajar. Saya mengajar dan guru-guru yang mengajar ni semua best-best insyaAllah. Dan satu keistimewaannya bila belajar di Tamhidi Perakaunan dan Muamalat ni, saya nak beritahu, bila you habis je matrik, maksudnya Tamhidi ni matrik kan, bila kita nak masuk ke fakulti, saingan kita kita nak masuk ke degree tu nanti, kita dah tak perlu nak bersaing dah dengan kawan-kawan matrik di luar dan lepasan diploma dan juga STAM untuk masuk ke masuk ke fakulti, sebab kita memang pelajar Tamhidi memang feeder kepada fakulti, jadi dia tak ada masalah, dia tak ada persaingan daripada luar dengan janji mesti cukup syarat lah. Dia layak untuk dia lulus Tamhidi dan boleh masuk ke program di fakulti. Betul. Ya, betul. Selain daripada kalau tak, kata orang kata apa, kalau tak ada COVID ni, kita ada je aktiviti yang kita buat di luar kelas. Contohnya seperti kalau kata program macam subjek bahasa Arab tu memang dia orang ada Yalang Arabiah macam Ustaz Sanusi sebut itu kan. Lepas tu kalau dari segi bahasa Inggeris pun dia orang ada lakonan, bahasa Arab pun ada lakonan, contoh macam tu. Kalau kata untuk program Tamhidi Perakaunan sendiri pula sepanjang sebelum-sebelum ni, SEM 1 memang kita dah target akan ada lawatan industri yang mana pelajar yang perlu organize sendiri dan dibimbing oleh guru-guru perakaunan lah. Dia orang conduct sendiri, berurusan sendiri, kita hanya monitor dan bagi hikmat nasihat. Dan kalau kata semester 2 pula, kita ada subjek Introduction to Business 2 yang mana sebenarnya pelajar kena belajar macam mana nak run business. Kemudian kita akan adakan 1 hari, 2 atau 3 hari untuk sales day. Kita panggil sales day. Jadi dia ada penilaiannya lah, tetapi pelajar akan belajar macam mana nak buat income statement, macam mana nak buat business plan, macam mana nak order barang, macam mana nak jual, macam mana nak buat income statement, nak kira profit, semua tu ada. Cumanya because of kekangan pandemik ni kita tak dapat jalankan lah aktiviti ni sejak dengan batch yang sekarang ni batch ni memang tak ada aktiviti macam tu lah. Cumanya online. Puan, kalau yang tadi saya tertarik Puan cakap tentang lawatan industri tu kan. So kalau mungkin Puan boleh ceritakan yang pengalaman batch-batch yang lepas, dia orang pergi lawatan industri tu, dia orang pergi ke mana? Ada zaman Puan Alifah, semasa Puan Alifah menjadi penyelaras, ada pergi ke Langkawi. Jauh benar tu. Ya, kita ada 2 batch yang pergi ke Langkawi. Kemudian kita ada lawatan ke Melaka, Bank Negara dan juga Johor. Yang menarik yang saya boleh ceritakan, yang boleh saya ingat dan tertarik adalah satu batch ni. Batch ni zaman saya jadi penyelaras juga dululah. Saya tak ingat tahun 2000 berapa, tetapi kami organize ke Johor. Trip ke Johor. Dengan dia orang berjaya minimizekan kos yang mana setiap pelajar hanya perlu membayar dalam kurang daripada RM50 untuk 2 hari 1 malam ke Johor. Bolehlah tidur hotel bajet, berimpit-rimpit lah sikit, dan mereka boleh sediakanlah makanan ringan untuk kawan-kawan. Dan pada masa tu kita melawat ke kilang otak-otak, tak silap saya, kilang ayam mas di sana. Kita tengok bagaimana ayam mas tu diproses. Sekejap dan banyak lagi lah tempat, tapi semuanya ke arah selatan Semenanjung. Negeri selatan sebab mudah kan.
Betul lah doktor. So Okey. maksudnya kita bukanlah pembelajaran dalam kelas saja kan, Ya, Puan kan? Kita ada juga betul. pembelajaran di luar kelas. So adik-adik berpeluang insyaAllah kena doa banyak-banyak supaya COVID ni berakhir, pergi. Adik-adik dapat masuk ke Tamhidi belajar secara fizikal. Mungkin boleh dapat buat lawatan dan sebagainya kan Ya, Puan? Betul. betul insya-Allah betul. Okey, pelajar Tamhidi basically 5A ke atas ke Hanishah Zahari. So diikutlah kalau adik cukup syarat insyaAllah. Kan Insya-Allah Puan dapat. kan? InsyaAllah Betul. lepas. Okey, alright. Okey, sekejap ya Puan. Kita tengok ada kalau ada soalan-soalan lagi kat sini. Saya berminat dengan Tamhidi ni, nak apply lah Zaid. Okey, sila apply. Ya Allah. Haikal, Tamhidi account best. Lecturer semua baik, sangat memahami. Okey. Wajib apply lecturer sporting. Jadikan first choice. Okey. Puan, Ya. saya tak ada soalan daripada Daniel Iman. Saya tak ada basic at math sebab tak ambil masa SPM. Agak-agak sempat catch up juga ke? Kalau ikutkan ada je pelajar yang masuk ke Tamhidi Perakaunan dan Muamalat ni, dia tak ada basic at math. Tapi insya-Allah boleh bawa. InsyaAllah dengan bimbingan Puan Zunaidah insya-Allah. InsyaAllah. Jangan risau, okey? Jangan risau. Anggaplah masuk ke Tamhidi ni belajar setingkat lagi lebih daripada SPM kan Puan kan? Ya betul. Okey. Dia kata saya pun tak ada basic admit tapi so far saya boleh carry. Sufi 02, saya rasa Sufi ni mungkin bekas pelajar Tamhidi. Pelajar semasa atau pelajar okey. Zaid kata saya janji akan study betul-betul kalau dapat masuk Tamhidi ni. Masya-Allah. Dah berjanji dah ni. Kena belajar rajin-rajin. Okey. Okey, Wardina Azman. Puan, dia tanya kalau ambil Tamhidi ni nanti ijazah boleh sambung ke Science Actuary or Matematik Kewangan ke? Boleh. Kalau boleh kan Puan? Boleh. So maksudnya Puan adalah sebelum ni pelajar-pelajar yang Tamhidi lepas yang dah yang pun masuk. Menyambung ke Science Actuary dan juga Matematik Kewangan. So far macam mana dia orang Puan? Mungkin dia orang masih boleh contact pun kan? Tak adalah. Tak ada. Tapi tak adalah dengar komen pelajar daripada InsyaAllah. So mungkin belajar daripada Tamhidi Perakaunan, so boleh juga explorekan diri. Adik-adik kena buka ruang adik-adik potensi bakat ataupun potensi diri adik-adik tu untuk ceburkan dalam bidang yang mainstream. Macam betul. Alright, okay. Yati Halil, okey dia tolong jawabkan boleh catch up insyaAllah. Madam Zunaida ajar best dan mudah faham. Okey. Alright, okey. Okey, ada Rohani Yusof ni Puan. Kalau tak ada basic account dan admat tapi ada ekonomi, boleh catch up tak Puan? Boleh insyaAllah. Tak ada masalah, jangan risau. Ramai dah senior-senior you all sebelum ni, bekas-bekas pelajar semua lepas. Dia orang pun ada yang tak ada basic prinsip account, ada juga tak ada basic ekonomi, tak ada admat, tetapi dia orang boleh bawa. Dah ada yang jadi auditor dah jadi bankers dah, insyaAllah tak ada masalah. Jangan risau. Puan, mungkin Puan dah sebut auditor, dah sebut bankers. Mungkin Puan boleh ceritakan sedikit lah laluan kerjaya selepas Tamhidi Perakaunan. Okey, masuk ke Fakulti Ekonomi Muamalat lah katakan. So mungkin Puan boleh ceritakan sikit laluan kerjaya supaya adik-adik ni dia hilanglah keraguan ataupun tidur lena lah dia malam ni bila dia dah tahu hala tuju dia kan. So mungkin Puan boleh ceritakan sikit. Okey, kalau kata saya lebihkan kepada FAM lah sebab saya lebih attach kepada FAM. Okey, kita ada 5 program di FAM kan untuk degree iaitu pentadbiran muamalat. Ini adalah kita kata program yang tertua lah di FAM. Sebab saya lah first batchnya. Okey. Yang kedua adalah corporate. Lepas tu kita ada perbankan Islamic banking. Yang ini paling muda lah. Di FAM baru dua cohort yang bergraduasi. Ya, betul. Dia baru kan Puan. Baru sangat. Kemudian kita ada perakaunan, Islamic market, pemasaran, dan satu lagi governance, pentadbiran korporat dan governance. Okey, betul. Okey. Kebanyakannya pelajar-pelajar kita, bekas-bekas pelajar kita yang kita dapat kontak, ada yang dah jadi businessman. Okey.
dan sangat berjaya. Dia kemudian kita ada pensyarah sendiri yang berkhidmat balik ke FEM. Alhamdulillah. Ada yang dah jadi chartered accountant, paling ramai chartered accountant lah. Lepas tu yang ada juga yang terjun ke bidang industri perbankan takaful dan insurans, especially pada bidang takaful dah, dan ramai yang berjaya. Selain daripada tu kita pun ada juga yang dalam bidang IT tetapi bahagian orang kata yang melibatkan banking and so on, tax, auditor dan banyak lagi sebenarnya. Tak boleh nak cakap dah sebab dah ramai kan, terlampau ramai. Guru pun ada, paling ni pun guru lah ya mereka kalau tak ni. Okey, so adik-adik insya-Allah jangan risau. Tak salah lah pilih Tamhidi Perakaunan dan Muamalat ni. Boleh bagi tahu parents cita-cita adik-adik nak jadi apa? Auditor, nak jadi accountant. Tadi saya dengar apa point chartered accountant? Ya. Yeah. Chartered accountant tu apa maksud dia? Tanya pula malam ni. Accountant yang bertauliah lah. I see. Dia dan kita tak perlu risau setiap macam kalau kata program di FEM tu sebenarnya dia berdaftar dengan orang kata badan profesional. Jadi contoh macam accountant lah kan, accounting. Nak jadi chartered accountant, kita ada daripada Malaysian Accounting Board tak silap saya. Okey, kelayakan contoh kita ada 10 paper yang perlu yang kita perlu ambil untuk menjadi untuk melayakkan kita. Contoh saya tak ingat berapa. Contoh 10 paper yang perlu kita ambil untuk melayakkan kita menjadi chartered accountant. Okey, kita ada exemption for few papers. Jadi kita akan ambil another papers lah. Tak banyaklah paper yang kita ambil. Dan juga badan profesional lain untuk kos-kos yang lain lah di FEM. Macam Puan, lepas tu yang saya faham kalau kita memilih kerjaya sebagai auditor kan, saya fikir dia memberikan pulangan gaji yang agak lumayan juga kan? Ya, betul. Okay, mungkin Puan boleh ceritakan sikit kelebihan menjadi seorang auditor ni dan apakah itu auditor ni, kalau Puan boleh share sikit dengan adik-adik pada malam ni. Minta maaf, saya tak boleh nak cerita sangat sebab saya tak ada dalam accounting. Sebenarnya saya hanya bahagian pentadbiran muamalat. Yang boleh cerita ni sebenarnya Puan Alifah. Kalau dapat kontak Puan Alifah cantik. Okay, Luqman boleh kontak Puan Alifah ke Luqman? Okay. Alright. Okay, insyaAllah kalau Puan Alifah dengar kita malam ni, bolehlah akan pakai tudung sikit Puan. Okay, ginci-ginci sikit, download Skype. Okay, join kita. Mungkin nak ceritakan tentang perakaunan tu. Okay Puan, kita berbalik kepada Tamhidi Perakaunan dan Muamalat ni Puan. Okay, mungkin adik-adik ni macam biasalah, dia orang nak tahu juga assignment tu macam mana, contoh kerja-kerja ataupun program orang kata group work yang kena buat. Mungkin boleh Puan boleh share sikit. Adakah stres ke, macam mana nak catch up ke? Biasa soalan banyak catch up, boleh catch up ke tak, boleh catch up ke tak malam ni. Okey. Catch up tak boleh catch up, insya-Allah boleh catch up, cuma jangan last minute. Itu je. Betul lah. Okey. Untuk tugasan kita panggil assignment kan? Di program Tamhidi Perakaunan Muamalat ni kita ada group presentation, kita ada group assignment yang mana ada macam group presentation ni kita akan bagi tajuk, pelajar akan discuss dalam kumpulan dan dia kena buat pembentangan lah di depan kita dalam bahasa Inggeris. Jika bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Okey, kemudian kalau assignment kita akan bagi case study. So dia perlu berbincang dengan kawan-kawan dia bagaimana nak selesaikan problem statement dan sebagainya lah berdasarkan pada case study tu. Selain daripada tu macam bahasa Inggeris dan bahasa Arab, mereka ada buat role play, record video, okey, product presentation, semua dalam berkumpulan. Dan ada juga dalam macam bahasa Arab ada juga tugasan yang berbentuk individu yang mana pelajar perlu berbahasa Arab lah. Ada macam bahasa Inggeris pun dia ada product presentation. Selain daripada product presentation, mereka ada belajar cara-cara untuk interview dan perlu menghadiri sesi interview tu kononnya bersama dengan guru bahasa Inggeris tersebut. So nampak mungkin banyak tetapi insya-Allah boleh bawa, jangan risau. Cuma jangan last minute. Kebiasaannya kita
pelajar kita ni selalunya dia suka last minute, esok nak hantar baru 2-3 hari ataupun malam tak tidur. Baru nak WhatsApp. Ya. Tu memang. Okey, tu je Doktor. So maksudnya adik-adik janganlah risau. Okey, walaupun tak ada pengalaman lagi buat assignment, hantar tugasan semasa SPM, insyaAllah dengan bimbingan guru-guru Tamhidi di Tamhidi Perakaunan dan Muamalah khususnya, adik-adik akan boleh orang kata mahir lah membuat tugasan-tugasan yang diberikan. Puan mengajar subjek apa? Ekonomi? Saya mengajar subjek ekonomi, microeconomics dan macroeconomics. Okey, Puan mungkin Puan boleh ceritakan microeconomics tu apa, macroeconomics tu apa? So saya pun macam semalam saya dah belajar sains, bedah tikus. Semalam ni mungkin saya nak belajar sains tak ada bedah tikus lah. Mungkin nak belajar tentang microeconomy, macroeconomics micro dan makro so mungkin boleh sedikit Puan share kan? Boleh, insyaAllah. Microeconomics ni kita akan belajar berkenaan dengan gelagat pengguna dan juga gelagat penjual. Macam mana diorang react terhadap perubahan harga. Bila harga naik, so apa orang kata penjual akan buat? Apa yang dia akan buat? Lepas tu bila harga naik juga, kalau penjual biasaannya dia akan naik. Bila harga naik maksudnya dia akan supply lebih barang. Tetapi kalau kata pengguna, reaksi pengguna pula, bila harga naik, macam kita lah barang mahal tak nak belilah. Jadi apa kita kata, permintaan terhadap barang tu akan berkurang. Jadi apakah faktor, kita akan belajar juga faktor yang menyebabkan penawaran tu berlaku, bila harga naik apa akan jadi dan apakah faktor yang mempengaruhi permintaan itu turun contohnya. Kemudian bila harga, macam mana penentuan harga sesuatu barang di pasaran. Okey, macam mana dia nak agree, kita akan belajarlah dalam keseimbangan pasaran kalau dalam bahasa Melayunya. Macam mana kita nak tengok apa kita kata harga sesuatu barang di pasaran itu ditetapkan. Maksudnya kita kena ada keseimbangan pasaran. Itu maksudnya keseimbangan pasaran yang mana pada tahap satu harga dengan kuantiti yang dipersetujui di antara pengguna agree untuk beli dan bayar pada harga yang dijual oleh penjual. Dia adalah dia punya ni kan. Kemudian itu lebih kepada interaksi antara penjual dan pengguna lah. Itu mikro. Kalau makro ni pula dia luas sikit. Kalau kata mikro ni kita belajar dalaman saja berkenaan dengan ekonomi, tetapi makro ni kita akan belajar selain daripada peranan kerajaan dalam penetapan apa orang kata macam peranan kerajaan dalam sekarang isu pandemik kan COVID-19. Okey, kita kata kita dengar dasar fizikal, dasar macam-macam lah lagi kan. Okey, ada bantuan kerajaan, semua tu ada dalam polisi-polisi tertentu yang kita akan belajar dalam makroekonomik. Dan juga dalam makroekonomik kita akan belajar juga berkenaan dengan interaksi bagaimana kita mengadakan, kita panggil apa, international trade. Apakah syarat-syarat international trade di antara sebuah negara dengan negara yang lain. Itulah antara-antaranya doktor. Okey, saya pun dengar ni, saya fikir mungkin kalau adik-adik master boleh menguasai ekonomi ni, mungkin dia boleh jadi penganalisis ataupun pakar ekonomi juga Puan kan? InsyaAllah. So macam dia dah tahu, dah mahir, dah boleh agak dah supply ke demand ke. Okey, saya pun. Okey. Alright, okey Puan, dia kata ada soalan lagi Puan kat sini. Zaid, subjek Arab memang wajib ambil ke? Wajib kan Puan kan? Wajib. Dia program pusat. Okey. Lain tak usah tadi. Wajib pusat. Wajib pusat. So ada subjek bahasa Arab 1, bahasa Arab 2. Something macam tu. Bahasa Inggeris. Dan juga ICT skill. Memang wajib dia ambil oleh pelajar. Ada pula yang komen ni Puan, Rashdan tinggi sangat, takut gayat, Masya-Allah. Cukuplah adik-adik ni. Aduh, hai. Adik-adik jangan lupa untuk follow kita, join kontes kita, follow, komen dan tag. Okey, terima kasih yang tanya soalan ni, banyak lagi
Nanti saya bacakan. Okey, saya cuma nak ingatkan adik-adik untuk follow, komen dan tag. Kenapa saya ingin memasuki ke program Tamhidi, Perakaunan dan Muamalat kerana okey. Rasyabullah dia kata Arab wajib tapi senang, insya-Allah banyak aktiviti berkumpulan. Okey. Ramailah yang okey. Dia kata Hani Shah Zahari puan. Dia kata kalau letak first choice kira kita diutamakan ke? Oh. Kita tengok, kita walaupun syarat kita layak, insya-Allah. Kalau kata layak dan ada pelajar yang lebih layak, mungkin kita tak dapat, tetapi kita cuba tak salah kan? Okey, so insya-Allah jangan risau, okey adik-adik. Insya-Allah ada rezeki ada syarat, tu. Cukup syarat, okey. Letak kita pilihan pertama. Kita akan tengok dulu. Mereka-mereka yang meletakkan kita pilihan pertama. Okey puan, dia kata gini, ada BLZHN nota SPM jangan lupa bawa sekali, nanti berguna. Katanya. Ya, betul. Betul. Okey. Betul. Banyak subjek yang masih orang kata program semalam pun masih ceritakan nota SPM bahasa Arab kena bawa, nota sains kena bawa. So maksudnya macam itulah. Okey puan, dia kata ada soalan Muaz Jamil. Saya berminat nak mohon USIM tapi boleh ke kalau Arab saya hanya dapat C untuk Tamhidi, Perakaunan dan Muamalat. Bagaimana? Sekejap, saya pun dah tak ingat syarat ni sangat. Sekejap. Kalau dalam ni sehingga C bahasa Arab C boleh. Bahasa Arab C boleh kan? Kurang-kurangnya boleh. Kalau ikut syarat layak lah. Tapi bergantung juga untuk subjek-subjek yang lain lah. Syarat kemasukan untuk subjek-subjek yang lain. Kita andaikan dia subjek lain dia memenuhi syarat. Subjek bahasa Arab dapat C, insya-Allah boleh Muaz Jamil. Jangan lupa letak kita di pilihan pertama. Okey, Luke dapat ke Puan Alifah? InsyaAllah. Okey. Okay, kalau dah masuk belajar tapi tak minat, boleh tukar kos ke? Puan? Oh, kalau masuk nak tukar kos tu kita macam ni. Kita tak galakkan tukar kos sebenarnya sebab bila dah masuk tu maksudnya dalam satu program tu kita dah tahu memang kita layak kat situ kan. Betul. Untuk program tu, dan kita nak tukar program tu perlu buat permohonan lah, yang mana kita bergantung juga permohonan dari program tersebut masih ada kekosongan atau tidak. Dan kedua, kita kena tengok syarat kemasukannya lah, sama ada syaratnya memenuhi atau tak. InsyaAllah. Dia sebenarnya apa yang ditetapkan oleh kita itulah yang terbaik untuk kita kan. Ya, betul. Mesti ada hikmah cewah. Gitulah. Betul. Alright. Ada soalan lagi? Adik-adik boleh terus tanyakan soalan. Okey, kita bersama dengan penyelaras pusat penyelaras Tamhidi, Perakaunan dan Muamalat malam ini. Jangan lepaskan peluang untuk dapatkan orang kata jawapan yang tepat dan betul. Okey, Zaid dah tanya kolej kediaman pelajar Tamhidi nanti dekat mana Okey, jadi saya boleh jawab lah. Dekat kediaman Nilam Court. Kolej yang tercinta ni, insyaAllah. Pada masa ini pelajar Tamhidi ditempatkan di kolej kediaman Nilam Court, tetapi mungkin kalau ada perubahan pengurusan, okey, mungkin dia letakkan di kolej yang lain. Itu saya tak boleh nak pastilah, tapi buat masa ini memang di kolej kediaman Nilam Court, KKNC katanya. Alright, okay. Syafiqah Rosli, saya letak Tamhidi ni first choice kat UPU. Hopefully dapat, amin. InsyaAllah, amin. Syafiqah Rosli, moga dipermudahkan. Okay. M. Daniel Iman, kat mana nak tahu kursus-kursus yang akan belajar nanti? Saya tak sempat salin yang Puan beritahu tadi. Saya cari dekat web pun tak jumpa. Oh, ya ke? Okey, nak salin boleh saya sebutkan. Puan boleh sebutkan lagi sekali? Okey. Sekejap ya. Dah ready kot ni Puan, nak bawa InsyaAllah. Nak cari-cari bahan rujukan agaknya ni. Daniel Iman. Okey, Daniel Iman. Untuk wajib pusat, okey, kita akan belajar English for academic purposes 1, English academic for purposes 2, Lughah Al-Arabiyah Al-Kitabiyah 1, okey. Kemudian English ada 4 paper lah sebenarnya. 2 di semester 1, 2 semester 2. Kemudian bahasa Arab pula kita ada Al-Lughah Al-Arabiyah Ittisaliyah 1,
dan juga Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Tisaliyah 2. Kemudian kita ada Al-Quran wal Ahadis fi Ulumil Ijtimaiyah. Itu wajib pusat. Okey, untuk program pula, untuk semester 1 kita akan belajar Principle of Accounting 1, Introduction to Business 1, okey, Microeconomics dan juga Business Mathematics. Yang untuk semester 2 kita akan belajar Principle of Accounting 2, Introduction to Business 2, Macroeconomics dan juga Business Statistics. Kalau nak tahu, nak guru kat perakaunan ni untuk mengajar subjek wajib program ni ada 4 orang aja. Jadi memang jumpa kami lah, dua semester tu memang akan berjumpa kami. Puan Alifah yang akan mengajar Principle of Accounting, okey. Puan Zunaidah yang akan mengajar Business Mathematics dan Business Statistics. Puan Haslinda Harun yang akan mengajar Introduction to Business 1, Introduction to Business 2 dan saya sendirilah untuk Micro dan Macroeconomics. Okey. So harap-harapnya Dana Iman tadi dah dapat lah. Dapat insya-Allah. Boleh salin balik. Okey, dia kata okey Puan, terima kasih. Okey, dekat sini ada Aina Rahim. Saya pun mohon Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. Terima kasih. Okey, kerana memilih Tamhidi Perakaunan dan Muamalat, letak kami pilihan pertama di UPU online. Okey. Rasa excited dia kata dengar live malam ni. Alhamdulillah, insya-Allah. Mudah-mudahan hilanglah orang kata segala nervous, kegusaran, betul Puan. Okey, okey, Hana, tahun ni berapa orang pelajar yang diambil untuk Tamhidi Perakaunan dan Muamalat? Ada ke Puan? Puan ada ke anggaran unjuran biasanya? Unjuran kita untuk batch kali ni adalah 300 orang. Okey, current student yang nak periksa minggu depan ni kita ada 275 orang. Okey, paling ramai adalah 276 orang. Assalamualaikum Puan Alifah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Puan Alifah. Salam. Baik, tiba-tiba ni kita join nak respon jawapan pelajar je. Alhamdulillah. Apa khabar Dr. G? Lama tak jumpa. Masya-Allah, lama kita tak bersiaran. Betul. Khabar baik Puan, alhamdulillah. Okey, okey tadi Puan Rina dah bagi tahu. So adik-adik insya-Allah dalam 200 lebih unjuran macam itulah ya. 300 insya-Allah tahun ni. 300 ni. Kita naikkan. Kita sekarang student 200. Sama macam semester lepas lah, batch lepas 300. Okay, so untuk followers yang bersama kita pada malam ni, alhamdulillah kita ada special appearance. Puan Hajah Alifah. Nasib baik tak tidur lagi. Masya-Allah. Bersama-sama kita malam ini. Okey, mudah-mudahan. Okey, Puan Alifah mengajar subjek accounting. Ya betul. Okey, mungkin Puan boleh ceritakan sikit. Okey, adik-adik ni yang tak ada account masa SPM, tak ambil account masa SPM, boleh survive tak belajar account di Tamhidi? Okey. Contohnya. Yang pertamanya, tahniahlah kepada adik-adik SPM untuk kecemerlangan pada tahun ini. Alhamdulillah nampak result semua gempak-gempak. Mungkin belajar secara dalam alam maya ni lagi berkesan kot sebab lebih fokus lah. Okey, actually sebab kalau kita tengok kepada penerangan Puan Rina tadi, untuk memasuki Tamhidi Perakaunan dan Muamalat hanyalah sama ada memiliki perakaunan, prinsip akaun di peringkat SPM ataupun ekonomi ataupun perniagaan. Salah satu saja dan minimum adalah B kan. Jadi maksudnya as long you ada salah satu ini dan tidak ada masalah kalau tidak ada basic ekonomi, Puan Rina akan ajar daripada basic. Okey, kalau tidak ada akaun, kalau you, sebelum ni you takut dengan numbers. Okay, mungkin banyak subjek baca you takut dengan numbers, jangan bimbang. InsyaAllah boleh. Saya akan ajar daripada zero. Cuma bezanya saya pun nak masuk dalam akaun. Mari jom. Mari sila. Mungkin adik-adik pernah dengar debit credit kan. Okey, so kita akan ajar daripada teori dan bagaimana kita buat akaun daripada transaksi tu, macam mana nak bentukkan journal, ledger dan kita boleh sediakan penyata pendapatan tu dengan cemerlangnya insya-Allah. Kalau tak percaya bolehlah bertanya kepada senior-senior yang mempunyai basic account. Tapi kadang-kadang ni pelajar ni dia buat account medium saya takutlah. Kadang-kadang perasaan takut tu
menghalang pelajar untuk belajar dengan lebih baik. Jangan block mind. Okey. Puan Nurul kasih ke kamera tundukkan. Kenapa tak nampak saya ke? Okey, nampak. Tadi nampak hidung je. Ini lari daripada anak-anak ni. Biasalah malam kan. Kat mana saya tadi ya? Okey, jangan block. Macam juga kalau orang yang pelajar takut maths. Okey, mungkin yang takut maths, saya tak ada maths. Okey, kalau kita tengok Puan Lakirina bagi penerangan tadi tentang maths. Sama ada kalau syarat dia maths atau maths. InsyaAllah kita ada pakar dia, Puan Zunaidah akan ajar basic. Okay. Ada 2 paper kan dekat semester 1 business maths, semester kedua business statistik. Okay. InsyaAllah, sebab kenapa perlu belajar maths ni, bila kita memasuki program dekat FAM, pengiraan, sebab dia ada kombinasi. Walaupun kita belajar muamalat, ada juga subjek maths dan juga subjek accounting kena ambil. Itu yang Puan Lakirina terangkan tadi sebagai wajib faculty. Sebab kalau kita business, kita nak tahu juga teori dan kita kena juga tahu calculation. Bukan bidang agama. Kalau bidang agama, mungkinlah tidak ada keperluan maths tersebut. Itulah penerangan saya yang seberingkas. Tapi kalau saya bercakap tak boleh berhenti. So saya pass kepada Dr. Jitu. Lama dah tak bercakap kan? Lama tak bersiaran. Okey, saya tak tahu mungkin Puan Rina ataupun Puan Alifah boleh ada yang tanya ni. Siti Fatimah Yaakob, Tamhidi Perakaunan dan Muamalat ni dah dapat akreditasi MQA belum? Allah, risau sungguh adik-adik kita ni. Ya, semua program kami di Pusat Tamhidi dah dapat akreditasi MQA. So tak perlu risau. Aduh, tak perlu risau. Tadi kita bercakap tentang subjek maths, calculation kan? Ada subjek yang paling penting juga ni sebenarnya. Dia adalah teras, iaitu subjek perniagaan. Siapa yang ajar tu Puan Lakirina? Madam Haslinda. Yes, Madam Haslinda. Okay, biasanya macam Puan Lakirina explain tadi, biasanya semester kedua kita akan buat sales day kan? Ini akan dikondak sepenuhnya lah sales day dan dia pengiraan masuk dalam struktur kurikulum juga. Tapi sebabkan PKP ni, batch ini tidak ada peluang tersebut. InsyaAllah lah bila pandemik dah beransur, diorang akan buat balik kan masa ISET tahun keempat, betul tak? Itu kalau itu kalau ada fakulti lah kan? Ya betul. Kalau ke FAM, insyaAllah. Dia tak buat online sales day ke Puan? Menarik juga tu. Nanti kita cuba bincang dengan Puan Haslinda. Nanti kita cuba bincang dengan masternya macam mana online sales day. Dia belajar online, dia berniaga online secara online market. Tapi Online, betul. tetap buat ada penyata pendapatan, tetap ada business plan, proposal dan sebagainya lah. Mungkin lah. Terima kasih Dr. Ji, idea yang menarik tu. Idea yang menarik, betul. Kita orang pun tak terfikir. Saya kena join kelas lah. Boleh insyaAllah. Ramai sekarang ni kan Insta kan buat live. Itu pun sebenarnya pun itu pun soft skills juga tu sebenarnya, macam mana nak attract dia punya pelanggan. Ya, betul. Okey, ini soalan macam penting juga ni. Anwar Rashid, salam Puan, nak tanya macam mana dari Tamhidi Perakaunan boleh pergi ke FST? Dari segi kaitan subjek pada asasi dengan subjek FST untuk degree. Kadang-kadang ialah daripada perakaunan nak pergi ke FST, boleh match ke? Gitu. Boleh untuk kursus yang ditawarkan sahajalah di fakulti macam matematik kewangan, apa lagi Science actuary. Science actuary dan satu lagi. Dua saja. Ada tiga. Kita ada tiga. Sekarang tiga. Sarjana muda sains komputer dengan kepujian. Pengkhususan dalam keselamatan dan jaminan maklumat, kemudian sains actuary dan pengurusan risiko dan matematik kewangan. Actually untuk tu keperluannya sebab dekat Tamhidi kita ada ajar matematik, pengurusan dan juga statistik. So sebab pelajar mengambil subjek maths tersebutlah maka dibenarkan untuk memilih program di FST. Sebenarnya sebelum ini adalah kali ini adalah batch yang pertama yang kita buka kepada FST. So adik-adik nanti adalah batch yang kedua. Tapi sebenarnya ada pun daripada FAM yang memang berminat dengan sains actuary, memang lari daripada FAM dan mohon untuk ke FST. Alhamdulillah diorang pun berjaya sebab kadang-kadang kita tak boleh nak menghalang minat pelajar. Tapi bila ada keperluan macam ni, fakulti pun buka lah untuk Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. Ya, betul. Sebab kadang-kadang bila dia dah belajar dalam Tamhidi Perakaunan dan Muamalat tu, idea diorang dah berlegar ke sana sini. Tu yang diorang nampak kot nak ke sains actuary, nak ke matematik kewangan dan sebagainya.
Okey, setahun Tamhidi ni. Ada lagi yang tanya juga berapa lama Tamhidi ni. Semua Tamhidi di Universiti Sains Islam Malaysia setahun saja dik, 2 semester. 2 semester. Okey. Puan, ada yang tanya, boleh ambil SCCA ke di USIM? Okey, macam ni. Tamhidi perakaunan, kemudian kalau nak ambil ACCA, kena skor di Tamhidi sebab limited. Ramai yang mohon untuk ke Tamhidi perakaunan, dan kalau kita tengok nanti lepasan Tamhidi perakaunan dan muamalat ni, untuk ke ijazah sarjana muda perakaunan, dia punya syarat agak tinggi sedikit banding dengan program lain. So bila complete 4 tahun Tamhidi perakaunan dan muamalat, so kalau nak jadi chartered accountant ACCA, which professional, ada license, you kena kerja dekat audit firm, kena beramal, at the same time mohon apply untuk buat ACCA, sijil khas. Biasanya ACCA ini ada di college-college swasta. Contohnya di Sunway College, dan mana biasanya ya memang USIM dah tak tanggung lah yuran tersebut, dan pelajar ni dia dah bekerja dan dia kena bayar untuk yuran dan mengambil peperiksaan tersebut. Macam Puan Kina kata tadi, dia ada beberapa paper dan sebabnya memandangkan dah belajar dekat FAIR, so exempted paper lah untuk paper tersebut dan continue paper-paper yang lain. Kita ada beberapa orang dah berjaya pun sebenarnya kerja dekat big firm. Contohnya ada yang bekerja dekat Al-Jeffrey. Okey, ada yang dah pun berjaya dah 2 tahun dia dah complete ACCA dan menjadi chartered accountant. Alhamdulillah, CPA. Okey, chartered accountant biasanya kita panggil sebagai CPA lah. Dan kalau tak semestinya dengan kena ambil ACCA dahulu boleh jadi accountant, tak semestinya. Bila you dah ada ijazah sarjana muda perakaunan, you boleh sebenarnya memohon untuk menjadi accountant di jabatan-jabatan kerajaan, ataupun you boleh pergi ke audit firm nak jadi auditor, bekerja dekat audit negara, ataupun you boleh juga masuk di bahagian-bahagian bank, sektor-sektor perbankan, ataupun di bahagian LHDN. So insya-Allah ada peluang yang lebih besar. Peluang kerjayanya meluas. Ada tanya berapa K gaji tu, Puan? Allahu Akbar. Sebenarnya kan kalau you nak lebih detail information ini, you boleh Google sebenarnya. Kalau dengan ACCA berapa gaji, actually kalau saya mengajar dekat biasanya saya akan tunjuklah satu slide career path macam mana. Dia bermula daripada junior accountant, senior accountant, dan adalah dia punya ranking-ranking tu. Even you boleh pun sebenarnya bila kelulusan ijazah sarjana muda perakaunan ni, you boleh pun sebenarnya bila you dah beramal, you boleh jadi board of directors, independent board of directors. Nak gaji tu saya tak beranilah nak cakap, nanti kan keadaan ekonomi sekarang ni kan, nanti nak gaji banyak ni, saya tak berani. Okey. So maksudnya ada banyak juga soalan lepas tamat foundation sambung degree USIM atau boleh apply kat U lain. Dia adalah pelajar Tamhidi merupakan feeder kepada Universiti Sains Malaysia. Ya, tak boleh apply di luar universiti lain. Betul. Okay, sambung degree di USIM, Tamhidi feeder program tertentu. Okey, ramai dah yang tolong kita. Saya fikir ramai adik-adik orang kata daripada degree, daripada Tamhidi juga. Okey, yang bantu kita tolong jawab soalan kita pada malam ini. Alright, okey. Puan Rina dan juga Puan Alifah, kita sebenarnya dah ke penghujungnya. Okey, sebelum kita tutup lah slot kita malam ni, saya minta Puan Rina untuk bagi 1 minit lah kata-kata semangat untuk adik-adik ni, promo kenapa kena masuk Tamhidi perakaunan dan muamalat ni. Okey, saya nak promote ni Tamhidi perakaunan dan muamalat. Jomlah masuk ke Tamhidi perakaunan muamalat. 1, anda takkan dapat di mana-mana integrasi ilmu akli dan nakli, okey, yang mana kita pelajar yang terpilih daripada yang masuk ke Tamhidi perakaunan muamalat adalah daripada pelajar sekolah agama. So dekat sinilah tempatnya yang mana kita boleh lagi mendalami kursus-kursus pelajaran-pelajaran yang berkaitan dalam Islamic Studies yang boleh kita combinekan dan dengan ilmu-ilmu konvensional, insya-Allah. Dan kalau masuk di Tamhidi nak pergi ke degree, anda tak perlu dah nak bersaing dengan pelajar-pelajar di luar, tak perlu dah nak isi UPU sebab kita ada laluan khas untuk pelajar kita untuk masuk ke degree. Ya, betul.
Ah, jangan risau, jangan takut, masuk je lah ke Tamhidi. Kalau kata bahasa Arab tu rasa sebagai penghalang, insya-Allah dia bukan penghalang. Kalau kita sendiri yang mengatakan bahasa Arab tu menghalang untuk kita mendapat ilmu, sebenarnya tidak. Banyak sebenarnya ilmu yang perlu kita kaji dalam ilmu-ilmu Islam ni yang boleh kita jadikan dia sebagai ilmu-ilmu moden, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Okey, Puan Alifah. Alright. Kata semangat lah tips biar budak, biar pelajar student bakal pelajar Tamhidi kita dengar malam ni berdesuk terus nak letak kita nombor 1. Okey. Okey, saya kira poin-poin yang penting tu telah disampaikan oleh Puan Lakirina. Jadi kalau kita isi borang UPU, sebenarnya dia dah tapis. Okey, kalau you nampak USIM tu, maksudnya you memang layak sebenarnya. You akan nampak Tamhidi, Perakaunan dan Muamalat. Dan kalau you bahasa Inggeris you bagus, Arab you bagus, actually you pun nampak Tamhidi Syariah Undang-Undang. Kalau you aliran ni lah, aliran sains sosial. Jadi apa yang saya nak tekankan kat sini, sebenarnya apa yang you takut itu sebenarnya adalah you punya bayang-bayang je. Tak ada apa yang perlu takut. You punya bayang-bayang je. Sebab orang ni, kita manusia ni, perkara yang pertama yang kita fikir adalah benda-benda yang negatif. So macam Puan Lagi yang katakan tadi, boleh insya-Allah. Yang pentingnya kita ada motivasi nak belajar, semangat nak belajar dan kena ada cita-cita. Itu yang penting. So last kali apa yang nak cakap, jadikan USIM, Tamhidi, Perakaunan dan Muamalat as your first choice. InsyaAllah. Dari segi merit ke apa tu, jangan bimbang. Maksudnya kalau you nampak happy dalam sistem tu, maksudnya you lepas syarat. InsyaAllah 300. Ramai tu 300 tu. Tahun ni student kita berapa? 275. InsyaAllah. Itu sajalah. All the best. InsyaAllah. Alright, okay. So kita dah dengarkan tadi daripada Puan Lakirina dan juga Puan Alifah. Okay, terima kasih kerana sudi bersama-sama kita pada malam ini bagi orang kata penerangan, input. Harap-harapnya berkesan lah kita punya Allah, orang kata. amin. Saya pun tak sabar nak jumpa student baru ni. Taklimat kita malam ni insyaAllah. Adik-adik jangan lupa tadi dah diberikan, saya mungkin boleh recap sikit. Kalau tak ada bahasa Arab, kalau bahasa Arab takut-takut, tak yakin, jangan risau. Admit tak ada, tak apa, jangan risau. Perakaunan tak ada, tak apa, jangan risau. Semua jangan risaulah. InsyaAllah akan di-groom sehabis seelok-eloknya di Tamhidi, Perakaunan dan Muamalat ni. Okey? Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada semua followers kita yang menonton kita bersama-sama kita selama 1 jam pada malam ini. Jangan lupa tekan follow di IG USIM Admissions. Follow kita ramai-ramai, okey? Adik-adik boleh komen, join kita punya kontes, follow, komen dan tag, okey? Kerana tulis komen di situ, saya ingin memasuki Tamhidi, Perakaunan dan Muamalat kerana bla bla bla. Mungkin kerana gaji, nak aim gaji ke apa ke dan sebagainya kan. So kita ada cita-cita macam Puan Alifah tadi lah. Kita kena set cita-cita kita nak jadi apa in future. Alright. So adik-adik selamat mengisi UP online. Okey, sehingga 21 Jun 2021, semoga dengan pendedahan malam ini membuka minda, mencerikkan hati, okey, dengan memilih program Tamhidi di Universiti Sains Islam Malaysia sebagai pilihan pertama di UP Online. Okey adik-adik, wish you all the best. Jumpa di USIM nanti insyaAllah. InsyaAllah. Kan? Alright. Okey Puan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih semua.